Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya. Akhirnya, anak-anak Mahathir mengisytiharkan harta pada SPRM. Yang menjadi tanda tanya, berapa banyak harta yang diisytiharkan oleh anak-anak Mahathir ini? Benarkah dakwaan bahwa anak-anak Mahathir ini adalah anak-anak super kaya, super bilioner? Benarkah? Itu hanya akan diketahui melalui pengisytiharan harta tersebut. Namun, pengisytiharan harta tersebut juga boleh menyebabkan mereka terperangkap dengan kekayaan mereka sendiri kalau ada yang mereka sengaja sembunyikan. Saudara-saudara sekalian, dua anak kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, yaitu Mokzani dan Mirzan, telah mengisytiharkan harta kepada SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang memaklumkan. Kedua-dua anak Dr. Mahathir berbuat demikian mengikut tempo masa diberikan Suruhanjaya itu. Mereka telah buat pengisytiharan harta kepada kami SPRM mengikut masa yang ditetapkan, kata Azam Baki. Pihak penyiasatan sedang buat engagement, libat urus dan penyelarasan dengan peguam mereka, katanya dalam sidang media di Putrajaya hari ini. Pada 14 Ogos lalu, SPRM bersetuju untuk memberi lanjutan tempo kepada Mirzan Mohathir dan abangnya Mokzani sehingga pertengahan September ini untuk mengisytiharkan harta. Sekiranya gagal, mereka boleh berdepan dengan tindakan undang-undang. Azam ketika itu berkata, ia adalah lanjutan terakhir sebulan yang diberikan kepada mereka. Pada Mei lalu, Mirzan dan Mokzani yang merupakan anak kepada bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad itu diberikan lanjutan masa yang tempohnya tidak didedahkan. Sementara itu, Azam Baki berkata perkara yang penting adalah kedua-dua anak Mahathir itu telah mengisytiharkan aset mereka. Kini yang menjadi perdebatan dan dua mulut antara rakyat ataupun netizen di Malaysia ialah apakah isi kandungan pengisytiharan harta yang telah dihantar oleh anak-anak Tun Mahathir. Benarkah kekayaan mereka itu kekayaan luar biasa? Semua kekayaan mereka hanya boleh diketahui melalui pengisytiharan harta kepada SPRM itu. Seperti di dalam pengisytiharan harta Daim Zainuddin, juga banyak kontroversi yang timbul sehingga pendakwaan terpaksa dibuat kerana ada beberapa harta yang tidak diisytihar. Adakah anak-anak Tun Mahathir juga turut mengalami masalah yang sama? Komen daripada netizen dalam ruangan Malaysia kini ialah Purple Mouse kata, kan senang ikut arahan, tak adalah orang pertikai. Orang ramai pun tak minta sedikit pun harta benda tu. Jangan takut dan tak tahu pun berapa banyak yang ada, cuma antara kamu dengan kerajaan saja. Tahniah, kata Purple Mouse. Ada juga netizen yang kata, sedangkan orang-orang biasa pun diarah untuk mengisytiharkan harta, ini kan pula orang-orang besar seperti anak-anak Tun Mahathir. Akur sajalah kerana itu adalah kewajipan di dalam negara kita yang berdaulat ini. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Membaca laporan ini seakan-akan pas hanya mimpi di siang hari. Apabila UMNO kata, UMNO tak terdesak dan tak bernafsu pun untuk bersama PAS lagi. Jadi sebenarnya siapa yang bernafsu kepada siapa ini? Siapa yang bernafsu dan gairah nak mendapatkan seorang itu? Bukan UMNO, kata UMNO. Mereka tak terdesak dan tidak bernafsu langsung pun untuk bersama PAS lagi. Timbalan pengerusi UMNO Johor, Nur Jazlan Muhammad berkata, pengalaman parti itu bersama PAS dalam gabungan Mufakat Nasional sebelum ini adalah cukup pahit. Dalam satu hantaran di Facebook katanya,
UMNO telah belajar dari kesilapan lalu dan tidak akan terjerumus ke lubang sama bagi kali kedua. UMNO tak terdesak dan tak bernafsu pun untuk bersama PAS lagi, katanya. Kalau PAS rasa dia dah hebat sangat dengan Perikatan Nasional macam sebelum ini, teruskanlah, kata beliau. UMNO pun ada haluan sendiri. Tak payahlah nak ungkit-ungkit lagi soal MN. Tak ada sesiapa pun nak ulang kesilapan yang sama, katanya. UMNO tak sama macam PAS yang gila talak dan suka poligami, katanya. Sebab itu sekarang ini orang PAS nak cari orang bukan Islam pula nak kahwin. Sebab nak dapat undi, katanya. Nur Jazlan merujuk kepada perbahasan pemuda PAS pada 12 September lalu apabila seorang perwakilan menimbulkan cadangan taktik berkahwin dengan bukan Melayu. Katanya ini boleh memenangi parti itu dengan mendapat satu undi tetapi berpuluh malah ratusan undi. Nur Jazlan berkata Abdul Hadi sebenarnya cuba kelentong berhubung siapa yang meninggalkan MN. Dulu bukan main rapat dengan UMNO sampai bersumpah setia dan menangis-nangis nak bersama-sama dalam MN. Tapi, bila dah tak kena dengan selera tekak PAS, terus tinggalkan macam tu saja. Tak ingat ke siapa sebenarnya yang tinggalkan siapa dulu, katanya. Abdul Hadi pada sidang media selepas merasmikan Muktamar PAS ke-70 di Kerdau Temerloh, Sabtu lalu mendakwa, parti itu tetap meneruskan usaha untuk menarik sokongan pemimpin UMNO dalam menghidupkan MN. Bagaimanapun jelasnya ia melibatkan sebahagian pemimpin. Sebaliknya bukan pasukan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Sehubungan itu Nur Jazlan mencabar PAS supaya mendedahkan pemimpin partinya yang bukan dari kumpulan atau penyokong Ahmad Zahid Hamidi yang terlibat dalam perbincangan penyatuan orang Melayu Islam dan Bumi Putra seperti yang didakwa itu. Hadi cuba kelentong siapa ni, katanya. Kalau betul ada perbincangan itu, saya cabar Hadi dedahkan namakan pemimpin UMNO yang kononnya berbincang dengan PAS, katanya lagi. Takkan nak cakap ada tapi tak berani nak berikan nama. Takkan Pak Lebay nak menipu kod, sindirnya lagi. Nur Jazlan berkata Presiden PAS itu cuba menunjukkan bahawa parti itu kononnya terpaksa meninggalkan MN sebab UMNO dipimpin oleh Ahmad Zahid yang terpalit dengan pelbagai tuduhan rasuah. Macamlah rakyat tak tahu permainan sebenar dan loyar buruk PAS selama ini. Pengalaman bersama PAS dalam MN dah cukup pahit. UMNO pun dah belajar dari kesilapan lalu. Dah jatuh dalam lubang yang sama sekali, takkanlah nak jatuh kali kedua pula. Takkanlah nak dipatuk ular yang sama. Selain pemimpin-pemimpin Melayu Bumi Putra, Abdul Hadi juga dipetik sebagai berkata, PAS juga ingin menarik pemimpin bukan Islam yang tidak ekstrim. PAS ini macam lintah ketika musim banjir di pantai timur. Selalu laparkan darah. Bila dah tak boleh nak kikis duit dari Bersatu, PAS mula cari balik UMNO yang sekarang ini ada dalam kerajaan perpaduan dengan harapan dapat menempel di kulit UMNO dan hisap darah lagi, katanya lagi. Antara komen daripada netizen berkait isu ini ialah, netizen kata, perumpamaan lintah itu sangat sesuai untuk PAS, kata mereka. Violet Rabbit kata, siapa tak tahu atau tak kenal lebay kelentong kuat tu, kata beliau. Anti Konmen kata, jangan pakat dengan orang yang mempermainkan agama atau dan perkauman. Kotaro Minami kata, parti yang dipegang oleh Hadi ini dah semakin menuju ke arah ekstrim. Semua benda yang boleh dijadikan modal politik tak kira mempermainkan isu perkauman, agama dan sebagainya akan digunakan oleh dia dan mereka yang tidak bertanggungjawab. Sepatutnya pemimpin parti macam ini, macam dia memupuk keharmonian bukan kebencian. Negara tidak akan kemana kalau mereka menjadi salah satu cabang kerajaan, kata beliau.
Ping Merlin kata pas tunggang segala. Mana yang sempat ditunggang habis. Tamak haloba nak pegang kuasa kononnya untuk agama. Masa jadi kerajaan tak ada dibuat pun. Lihatlah negeri-negeri bawah PAS tak berkembang, tak produktif untuk negara. Kata Purple Mouse, PAS dan Haji Hadi ini macam tak boleh fikir ya. Takkan UMNO dah jadi kerajaan nak duduk dengan kau jadi pembangkang pula. Akal yang Allah kurniakan letak kat mana, kata beliau. Sekarang pun dah ada perpaduan ummah antara Melayu, Cina, India dan bumi berasabah Sarawak. Lagi bagus sebahagian Melayu yang tak mahu perpaduan jadilah pembangkang, kata Purple Mouse. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saksi berkata, RM38,000 masuk ke akaun Sinar adalah transaksi yang sah. Ini adalah laporan berkaitan dengan perbicaraan yang melibatkan Wan Saiful Wan Jan. Ini keputusan yang betul-betul ataupun ini satu pendedahan yang amat mengejutkan kita semua. Mahkamah Session di Kuala Lumpur yang mendengar kes pengubahan wang haram dan rasuah membabitkan bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan diberitahu terdapat kemasukan wang RM38,160 ke akaun Maybank milik Sinar Kerangkraf Sdn Berhad 2 tahun lepas. Pegawai Maybank Cawangan Taman Tun Dr. Ismail Ahmad Arabi Mustafa, 36 tahun berkata, merujuk kepada penyata akaun Melayan Banking Berhad atas nama Sinar Kerangkraf Sdn Berhad, kemasukan itu adalah menerusi transaksi secara dalam talian pada 3 November 2022. Saya sahkan akaun semasa Maybank atas nama Sinar Kerangkraf Sdn Berhad telah dibuka pada 24 Januari 2007 di Cawangan TTDI. Berdasarkan spesimen tanda tangan bagi akaun ini, penandatangan yang dibenarkan adalah selamai 5 orang. Kata saksi pendakwaan ke-12 itu semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Sahrom Idris. Ditanya Peguam Amir Hamzah Arsyad yang mewakili Wan Saiful Ahmad Arabi bersetuju bahawa transaksi itu adalah sah. Kepada soalan Timbalan Pendakwa Raya Dr. Ifa Sirhu Samsudin, iaitu bagaimana beliau tahu transaksi itu adalah sah, Ahmad Arabi menjawab sistem akan trigger jika ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Wan Saiful, 49 tahun, berdepan 18 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan 5.59 juta dengan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu, antaranya bagi pembelian kenderaan jenis Ford Ranger, serta pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia dan memindahkannya ke beberapa akaun syarikat termasuk milik syarikat Sinar Kerangkraf Sdn Berhad. Kesemua kesalahan didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad, Bukit Tunku di sini pada 12 Ogos dan 13 November 2022. Mengikut Seksyen 4(1)B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan, Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Beliau juga berdepan pertuduhan meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Nepturi Sdn Berhad mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara praklayakan bernilai RM232 juta. Beliau turut didakwa menerima wang tunai RM6 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya, iaitu WSA Advisory Group Sdn Berhad,
daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Neptrusion Berhad sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan SST bagi projek terbabit. Wan Saiful didakwa melakukan kedua-dua kesalahan di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana di Kuala Lumpur pada April 2022 dan di CIMB Bank Berhad Jawangan Bukit Tunku antara 8 Julai hingga 30 September 2022. Perbicaraan di hadapan Hakim Rosli Ahmad bersambung esok. Netizen berikan satu komen di ruangan Malaysia Kini tentang isu dan laporan ini. Netizen kata, semoga perbicaraan ini segera dapat diselesaikan dan dapat diketahui sejauh mana ianya benar dan akan menyebabkan Wan Saiful di dalam bebas ataupun dihukum. Setiawangsa Berbukit kata, masuk akaun sendiri sama macam abang yang juga nih, kata beliau. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.